wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk membincangkan berkenaan dengan masalah perkara-perkara yang boleh merosakkan atau membatalkan iman daripada Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2 tulisan Dr. Abdullah Yassin. Dan pada minggu lepas kita dalam perbincangan al-wala' wal bara' dan kita dah masuk berkenaan tanda wala' ataupun sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini kita akan tengok dua tajuk lah, iaitu tanda wala' kerana Allah dan juga berlawanan dengannya tanda bara' kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akidah al-wala' wal bara' ni kita dah bincang sebelum ni, bahawasanya al-wala' ini adalah permuafakatan ataupun persepakatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala berkenaan perkara-perkara yang Allah suka, perkara-perkara yang Allah sayang. Maka dan sebaliknya al-bara' adalah persepakatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang Allah tak suka, dalam perkara yang Allah benci. Maka bila kita sebut dalam bab tu, kita juga bincang sebelum tu minggu lepas bahawasanya ada orang yang wajib kita berwala' kepadanya secara mutlak. Itu lanjutan tajuk ini, itulah dia. Ada orang yang wajib kita berwala' kepadanya secara mutlak, ada orang yang kita wala' dari satu sisi dan bara' dari satu sisi, dan yang ketiganya ada orang yang wajib kita bara' kepadanya secara mutlak, iaitu orang yang wajib kita wala' kepadanya secara mutlak adalah para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kita bawakan riwayat dia minggu lepas, dia pernah sebut bahawasanya kalau kita nak mencontohi seseorang, nak menuju Allah Subhanahu wa taala ni, mudahnya kalau kita ada role model. Saya ingat semua perkara pun macam tu kan. Apa-apa kita nak buat mudah kalau kita ada role model, kita ada contoh ikutan. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau kamu nak mengambil contoh ikutan, ambillah orang-orang yang dah meninggal dunia. Kenapa ambil orang yang dah meninggal dunia? Sebab mereka ni dah berlalu, mereka dah buktikan kesolehan mereka, dan mereka dah meninggal dunia, ujian mereka dah habis dah. Mereka tak lagi terbuka kepada fitnah. Kita kata kalau kita dalam peperiksaan umpamanya kan, saya ingat kat universiti ni biasalah tanya-tanya apa? Tanya senior, exam ni macam mana, exam tu macam mana. Tanya orang yang dah ambil peperiksaan tu. Tak usah tanya kawan kita yang tak ambil tu, kita tanya dia macam mana exam, dia boleh lah jawab, dia study macam mana apa semua, tapi barangkali set lagi ke exam dia tak lulus. Barangkali macam tu. Jadi kita tanya siapa orang dah ambil exam tu, orang tu dah ambil exam dengan pensyarah tu, dah ambil, kita kata kursus tu, dah ambil subjek tu, dia dah ambil exam, dia dah tahu macam mana selok-belok sebagainya. Tanya dia, yang dia dah ambil exam, dia lepas dan dia dah dapat A. Lebih kurang macam tu lah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berikan lebih kurang tips yang sama. Kamu nak ikut, nak mencontohi seseorang, ikutlah orang yang dah meninggal dunia, disebabkan mereka dah pun lulus daripada fitnah. Kalau orang yang masih hidup ni, dia tak lulus lagi daripada fitnah dia. Barangkali sekarang kita nampak dia orang yang baik, tapi barangkali kita kata masa berubah, dia boleh berubah, tidak mustahil. Bukanlah kita mendoakan orang, tapi nak kata dari segi kemungkinan kan. Kita tahu barangkali kita nampak bagus perjuangan, bagus dia punya akhlak dan sebagainya. Tengok-tengok lepas 3-4 tahun kita kata berubah, dia boleh jadi macam tu. Maka kata Ibnu Mas'ud, ikutlah pada orang yang dah meninggal dunia, terutamanya para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Maka mereka adalah orang-orang yang wajib kita berwala' kepada mereka secara mutlak. Ada pun orang-orang yang masih hidup sekarang, kita kata kalau mereka mengikuti jejak langkah yang sama daripada para sahabat radhiyallahu anhum jami'a, maka tu pun kita berwala' kepada mereka. Jadi tajuk kita malam ni lanjutan daripada tu, iaitu kalau kita sayang seseorang kerana Allah, kita berwala' pada seseorang kerana Allah, apa tanda-tanda sayang tu. Dan begitu juga dalam bab manusia yang wajib kita wala' dan bara', kita juga ada bincangkan berkenaan golongan yang wajib kita bara'. Apa bara'? Berlepas diri. Surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah dimulakan dengan bara'atum minallahi wa rasulih. Maksudnya Allah dan Rasulnya berlepas diri. Tak ada mau ada kena-mengena dengan siapa dia, orang musyrik, dengan ahli kitab, dengan orang Yahudi, dengan orang Kristian, dan juga orang-orang agama lain ni. Itu kita kata sebagaimana para rasul wajib kita berwala' kepada mereka, maka orang-orang musyrik wajib kita bara' daripada mereka. Kita perlu berlepas diri.
Kata sebab apa berlepas diri Ustaz? Sebab syirik yang ada dalam diri mereka, pusing ikut tang mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala benci syirik yang ada dalam jiwa dia tu. Tak boleh sedemikian. Jadi tajuk kita yang pertamanya tanda walak. Kalau kita walak sayang pada seseorang, apa tanda-tandanya? Begitu juga kalau kita barak pada seseorang, apa tanda-tandanya? Benda apa yang kita kena buat? Benda apa yang kena ada untuk kita nak kata akidah walak dan barak saya dah sempurna. Kita nak tengok apa nak kena buat tu. Okey. Yang ni saya ingat kita dah masuk sikit minggu lepas. Kita apa kita ulang sikit. Muka surat 169 tu tanda wala ataupun sayang kerana Allah. Yang pertamanya tazawur, saling ziarah menziarahi. Tazawur adalah di antara tanda untuk menyatakan kasih sayang antara muslim dengan muslim yang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun barangkali dalam dunia kita sekarang kita kata orang sebut keep in touch, kita kata kan. Barangkali kalau tak ziarah pun duk mesej tanya khabar ke. Saya ada salah seorang sahabat saya, dia duduk di Jepun, dia buat PhD. Alhamdulillah dia dah habis lah dah. Sekarang bulan berapa? Bulan 3 kan? Hujung bulan ni dia nak balik dah. Tapi saya ingat sepanjang 3 tahun dia duduk kat sana tu memang sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali mesti dia ada telefon. Telefon tu bukan kita kata nak sembang benda besar pun tak. Tanya khabar, minta pendapat sikit, kita pun tanya, belajar macam mana dan sebagainya. Yang ni termasuk juga dalam istilah ni. Disebabkan kalau kita sesama saudara se-Islam kita yang kita berwalak, yang kita sayang, mesti selalu kita tanya khabar, betul tak? Kita kata mak ayah saya pun duduk jauh di Kuantan. Kata 2-3 hari paling kurang seminggu sekali pun telefon. Bukan telefon ada benda besar pun. Tapi kita kata telefon tanya khabar, macam mana, sihat dan sebagainya. Sebegitulah kita sesama Islam ni, kalau ada rasa kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita keep in touch lah, selalu tanya. Ya, sekarang pun zaman sekarang dah ada grup WhatsApp lah, dah ada apa-apa semua. Saya ingat lebih mudah lah untuk nak capai perkara ni. Hakikat ini tersimpul dan ni dicerita bab menziarahi kita kata sudah tentulah besar lagi lah. Hakikat ini tersimpul di dalam satu hadis sahih bahawa seorang lelaki pada zaman silam telah menziarahi rakannya di kampung yang lain semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah ingin mengujinya dengan mengutus malaikat kepadanya sambil bertanya, engkau akan pergi ke mana? Jawabnya, aku akan pergi ke kampung sekian-sekian. Malaikat bertanya lagi, apakah tujuan kamu pergi ke kampung tersebut? Jawabnya, aku ingin menziarahi saudaraku kerana Allah. Apa maksud menziarahi saudaraku kerana Allah? Maksudnya dalam hadis, saya ingat dulu dalam buku Al-Iman, berkenaan dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia salah satu je? Ingat tak? Bahawasanya 2 orang yang bertemu dan berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka berpisah pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud lillahi ta'ala? Apa maksud kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Dia punya penerangannya adalah kalau persaudaraan, kalau persahabatan tu, ataupun dalam bab ni ziarah tu, kita kata ziarah ni nak mengukuhkan persahabatan lah. Kalau persahabatan tu membuatkan dia nampak persahabatan tu ada manfaatnya dalam menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni kata Nabi SAW, sesungguhnya agama seseorang ikut agama kawan baik dia. Maka siapa yang kita pilih sebagai kawan kita menentukan agama kita. Jangan kerana agama, semua perkara pun macam ni lah. Saya ingat 2 hari lepas saya pesan pada anak saya yang sulung tu, saya cerita berkenaan dengan Dr. Khalid Bersalamah di Indonesia tu, penceramah yang saya sangat terkenal. Bila dia kupas berkenaan perkara ni, kawan kita berikan pengaruh pada kita. Dia cerita satu kisah yang menarik. Dia cerita bahawasanya dia masa dia belajar dulu di Universiti Islam Madinah dulu, pada asalnya dia masa buat ijazah sarjana muda dulu, dia kata dia punya keputusan tak adalah bagus sangat, dia kata tak adalah memberangsangkan sangat. Lalu dia tengok style Arab ni, kalau ada orang student yang bagus, student cemerlang ni, dia punya skrip jawapan tu akan diletakkan di kedai photostat. Jadi siapa-siapa yang nak tengok orang kata apa daripada jawapan exam tu yang jawab bagus tu, pergi kedai photostat minta daripada skrip jawapan kawan tu daripada kedai photostat tu, dia letaklah kedai photostat, pensyarah akan letakkan. Maka dia tengok kat situ, pelajar yang jadi contoh kat situ, saya ingat nama dia Abdul Rahman, orang kulit hitam dia kata. Maka dia pun cari Abdul Rahman ni, dia kata dia pun telefon cari Abdul Rahman ni, kata dia nak duduk dengan kawan ni sebab nak tengok dia ni cara belajar dia macam mana, dia kata. Lalu dia jumpa lah Abdul Rahman ni pun peramah orangnya. Dia kata dia ajak datang ke bilik dia, bagi minum teh apa, sembang semua. Dia kata 3 jam dia duduk, dia cuba nak tengok kot lah kawan ni, sekejap pegang buku, sekejap pegang buku. Dia kata bukan macam tu, dia kata. Masa tu pula dia kata bujang lagi, tak kahwin lagi, duk sebut lah kalau nak nikah nanti nak macam mana. Oh, dia sebut benda tu, dia kata. Lalu dia pun balik, dia kata rasanya macam sama saja dengan orang lain, dia kata.
Kemudian hari keesokannya bila mula kelas, dia ambil kelas sama juga dengan si Abdul Rahman ni. Dia kata bila mula kelas, Abdul Rahman ni duduk depan betul kelas tu, duduk betul-betul depan pensyarah tu. Gitu. Duduk depan pensyarah tu ajar, dia pun okey, dia cakap pensyarah tu, kalau macam tu doktor saya faham macam ni, kalau keluar exam soalan macam ni, saya jawab macam ni, boleh ataupun tidak. Jadi si Abdul Rahman ni duduk dengan pensyarah tu, dia kata seolah-olah dalam bilik tu tak ada orang lain lah, student, dia kata duduk dia dengan pensyarah tu je. Jadi dia pun buat macam tu, dia duduk sebelah Abdul Rahman tu, duduk depan pensyarah tu, tanya ni betul tak saya faham, ni salah tak saya faham. Dia kata tak lama lepas tu jawapan dia pula yang pensyarah dia letak di kedai fotostat tu. Ini pengaruh rakan. Kita berkawan dengan orang yang baik, berkawan dengan orang yang pandai, berkawan dengan orang yang rajin dalam dia punya pelajaran dia, kita jadi macam tu lah. Sama juga dalam kes walak ni. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan berwalaklah kepada sesama Islam, berwalaklah kepada orang-orang yang bagus dia punya akhlak, bagus ibadah dia, disebabkan kita pun akan terikut macam tu. Kalau kita berkawan dengan orang yang umpamanya tak pernah solat duha, agak-agak kita buat tak solat duha? Kita tak buat. Tapi kalau kita berkawan dengan rakan yang selalu buat solat duha, kita buat solat duha? Buat. Kalau kita berkawan dengan rakan-rakan yang selalu buat solat witir, alhamdulillah saya masjid-masjid ni pun kita kata lepas habis solat isyak tu, lepas solat 2 rakaat ramai yang bangun tambah 1 rakaat lagi untuk solat duha. Cuba bayang kita pergi ke tempat yang tak, bukan solat duha, solat apa? Solat witir, duha pagi tadi. Kita kata kita bangun solat witir, rasa kalau satu masjid buat, rasa-rasa kita buat tak? Kita buat. Kita kata maka disebabkan tu berwalakkan kepada orang yang sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala penting. Kita tengok apa dia perkara yang Allah sayang, dan kita tengok kalau orang tu suka kepada perkara yang sama Allah suka, kita berkawan dengan dia. Itu maksudnya walak. Supaya dia punya aura baik dia tu dapat kat kita. Dia barangkali orang yang rajin berpuasa, dia barangkali orang yang setiap tahun ada dia punya korban dia. Saya, antara pengalaman saya lah berkawan dengan sahabat-sahabat di jabatan, sahabat-sahabat isnad saya, antara sunnah yang saya dapat ialah nak berkorban tu, dulu saya tak tahu sebelum masuk kerja. Iaitu 10 Zulhijjah tu disunatkan untuk orang yang berkorban tak potong kuku dan tak ni kan, tak cukur misai dia, tak potong rambut dan sebagainya. Mula-mula saya tak tahu. Masuk kawan saya ni, seorang saya kata, pasal apa dah macam orang gasar ni, saya kata, dengan kuku panjang, dengan ni apa semua, dia duk senyum, dia kata orang yang berkorban disunatkan tak potong tu semua. Oh gitu, kata baru tahu. Bab puasa tu tahulah, tapi disunatkan tak potong apa semua tu saya tak tahu. Kalau kita tak berkawan dengan orang yang melakukan amal soleh macam ni, kemungkinan saya pun sampai bila tak tahu. Tak mustahil. Maka tu kita kata kita berwalak pada orang yang sayang, suka pada apa yang Allah suka, kita pun dapat juga perkara tu. Dan cara untuk nak menguatkan kasih sayang tu, kata Nabi SAW adalah apa? Saling menziarahi. Ataupun dalam bahasa sekarang, keep in touch lah kita kata kan. Kita selalu tanya khabar dan sebagainya, selalu muzakarah dan sebagainya. Itu cara-cara dia. Baik, itu maksud ziarah kerana Allah. Maksudnya apa? Dia nampak persaudaraan dengan kawan ni membuatkan dia semakin hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang soleh, kita kata, maksudnya sedemikian. Maka malaikat bertanya lagi, apakah kerana ada sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya ataupun sesuatu yang menguntungkan engkau? Maknanya apa? Terjemahan dia dekat sini, kamu nak ziarah dia sebab ada kepentingan dunia ke? Dia tanya macam tu. Disebabkan bila kita ikhlas bersahabat ni, bila kita kata kerana Allah, maksudnya kita buat sebab kita nak pahala kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersahabat dengan dia disebabkan kita nampak dia ni boleh bawa kita lebih hampir pada Allah. Barangkali contoh dia baik dia berikan. Dia orang yang rajin bersedekah, dia orang yang rajin solat, dia orang yang rajin membaca dan sebagainya. Wallahu a'lam, macam-macam lah daripada amal soleh. Maka kita berkawan dengan dia tu bukan sebab keduniaan, tapi sebab kita nampak berkawan dengan orang baik, kita pun akan jadi baik juga macam dia. Itu berkawan kerana Allah. Lalu malaikat ditanya, apakah kamu nak beri sesuatu padanya ataupun sesuatu yang akan menguntungkan engkau daripada keduniaan? Maka dijawabnya, tidak. Ziarahku kepadanya semata-mata kerana aku menyayanginya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya persahabatannya membawa hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata malaikat, fa innallaha arsalani ilaika ukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah wa qad aujaba lakal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia kata sesungguhnya aku telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mengkhabarkan kepada kamu bahawa dia, iaitu Allah, menyayangi kamu kerana sayangmu kepadanya, kepada sahabatnya itu, dan sesungguhnya dia telah mewajibkan untukmu wa qad aujaba lakal jannah, dia telah mewajibkan kamu syurganya.
Maknanya kita kata dari segi pahalanya tu, sayang seseorang disebabkan orang tu sayang pada perkara yang Allah suka. Okay, bersahabat seseorang sebab kita tengok dia suka buat benda yang Allah suka, apa dia punya pahala dia? Syurga. Maka itu tanda sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, duduk bersama orang-orang yang beriman dan berhimpun di dalam jamaah mereka kerana mereka adalah dalam jamaah yang satu. Maksudnya kita kata kita pilih, cari orang-orang yang baik ni, cari jemaah yang baik ni, yang ada kita kata micro community. Nak pula zaman sekarang. Apa dia micro community? Maksud satu community kecil. Kalau kita kata community Perlis, maknanya seluruh Perlis lah. Tapi kita kata dekat mana-mana pun dalam dunia ni dia ada micro community. Maksudnya satu community kecil yang barangkali kita kata agak lain sikit. Dalam bab ni adalah orang-orang beriman yang duduk secara berjemaah. Maksudnya sekali datang masjid sekali, dengan kuliahnya sekali, aktivitinya sekali, mereka hidup sebagai satu kumpulan. Yang ni kita kata jumpa kumpulan yang baik ni, di antara tanda kita nak berwalak pada mereka, duduk bersama dengan mereka, luangkan masa dengan mereka, duduk sekali muzakarah, bincangkan perkara yang bermanfaat dunia dan akhirat dan sebagainya. Kita kata hidup bersama-sama dalam satu kumpulan. Itu kita kata tanda kecintaan, tanda walak Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Sebab tu kita tengok Nabi SAW kata Muslim ni adalah umpama satu anggota. Kalau satu anggota yang dicubit tercedera, satu lagi akan rasa. Ini orang tua-tua kata apa? Cubit paha kanan, terasa paha kiri kan? Sama lah kita tahu, perumpamaan yang sama. Sikap demikian juga adalah termasuk di antara tanda walak, iaitu cinta Muslim terhadap Muslim yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'tadu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang bermaksud, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhan di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan di dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Maka di sini jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 28, dalam bahasa mudahnya apa? Pilihlah rakan baik-baik dan pilihlah orang yang beriman. Dalam bahasa mudahnya macam itulah. Kalau pilih orang yang ingkar, pilih orang yang kita kata lalai mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita kata kebersamaan kita duduk dengan dia tu, barangkali cakap pasal dunia sahaja. Kita kata barangkali cakap pasal orang lain, kita kata gosip dan sebagainya kan. Duduk cerita bab orang, cerita bab orang kawan ni tahu kawan. Buat apa faedahnya? Duduk kita kata cerita bab keduniaan pun tidak ada dia punya manfaat dia. Yang ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ikut orang yang sedemikian. Pilih orang yang hati dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mengingatkan kita kepada Allah, banyak perbincangan yang bermanfaat. Yang ni kita kata di antara tanda sayang duduk dalam jemaah. Malahan kata Nabi SAW, ada ukubah ataupun ada hukuman untuk orang yang keluar daripada jemaah. Jemaah ni, ini yang saya sebut minggu lepas, ada orang barangkali diguna ni untuk nak kata ni kumpulan kami, yang Nabi kata bahawa saya keluar daripada kumpulan kami ni memang tak masuk syurga. Ini silap faham kan? Jamaah yang dimaksudkan Nabi SAW ni bukan satu jemaah yang khusus yang ada nama-nama dia, bukan. Tak kira lah mana-mana pun, tanpa menamakan mana-mana jemaah secara khusus. Maksud Nabi SAW jamaah tu apa dia? Orang-orang jamaatul muslimin, orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik amal soleh dia secara umum macam tu lah. Bukan kita kata kelab ni ke kelab tu, dah tak? Bukan macam tu. Gerakan ni, gerakan tu. Tapi kita kata orang-orang yang beriman, orang-orang yang duduk sekali, macam tuan-tuan dan perempuan ni, mari masjid sekali, balik sekali. Ini kita kata satu jamaah lah. Jamaah lah kita kata. Kalau tanya ni siapa? Jamaah sempering, jamaah. Maka dah elok-elok duduk dan ni jangan keluar kata. Disebabkan kalau pengaruh yang baik itu, dia akan bawa kita lebih hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu tanda kita walak, sayang antara satu sama lain. Yang ketiga, kalau kita kata dah sayang tu, selain daripada duduk bersama, selain daripada selalu ziarah menziarahi, yang ketiga dikata amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara bukti kecintaan mukmin kepada mukmin yang lain ialah dia akan mengajak mukmin lain agar melakukan perbuatan yang baik, kerana ia akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat.
Maksudnya dari segi pesanan tu ada. Barangkali lah kot kawan kita ni duk sembang, kita tu sembang kot naik panas, kawan dia nasihatkan, ittaqillah, takwalah kamu pada Allah, sabar, jangan bersebut sedemikian, nanti kan sebut, nanti kan kita pula jadi tara tu, umpama macam tu. Dia pesan, alhamdulillah baik. Kita kata ataupun ada kebaikan-kebaikan yang dibuat, dia ajak kita buat sama. Dia kata jom, kita kata barangkali kita solat sekali ke, barangkali ataupun kita malam ni ada kuliah ke, kita pi sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ingat sama macam konsep kita didik anak-anak kita, sentiasa kita nak didik ke arah kebaikan, betul tak? Kita sebab apa kita didik ke arah kebaikan? Sebab kita sayang dia. Kalau belajar, barangkali kena marah sikit, barangkali. Kalau kita kata cuai dalam belajar, barangkali kena denda sikit, barangkali kita kata. Atas apa? Dasar apa buat tu? Sebab sayang. Sama juga kita kata sesama Muslim ini, dia ada sayang di antara satu sama lain, maka dia tegur, dan dia tegur berkenaan perkara yang salah, dan dia ajak kepada perkara yang benar atas dasar apa? Atas dasar sayang. Atas dasar kebaikan, kita kata ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ataupun berikan kepada dia, kita nak kongsi. Itu maksud hadis Nabi SAW. Tidak benar-benar beriman seorang daripada kamu, tidak sempurna keimanan seorang daripada kamu, sehinggalah dia suka bagi saudaranya mendapat apa yang dia dapat daripada kebaikan. Dia dapat kebaikan. Barangkali dia buat amal soleh, barangkali saudara dia amal soleh, buat amal soleh, ajak sekali. Sebab amal soleh itu kebaikan, itu rezeki akhirat. Okay, jadi kita kata amal ma'ruf nahi mungkar itu tanda sayang. Teguran ke arah Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda sayang. Maka kalau laku, kita tengok sahabat radhiyallahu anhum pun banyak melakukan, Nabi SAW banyak melakukan perkara macam ni. Sebab tu kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW adalah seorang yang sangat menahan marah dia. Aku tak pernah jumpa orang yang lebih tahan marah dia lebih daripada Nabi SAW. Tetapi baginda Nabi SAW ni satunya, dia tak marah kalau sebab peribadi. Yang ni Masya Allah memang hebat sungguh lah. Dia tak marah sebab peribadi. Kita tengok musyrikin Mekah duk bully di masa zaman Mekah, ada dia marah? Tak ada, kan? Last kali je bila orang tuang najis unta, ada riwayat kata perut unta kat belakang badan masa dia rukuk, masa tu baru dia berdoa. Sebelum tu tak ada dah kita. Nabi SAW kalau buat peribadi dia tak marah. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW akan marah kalau berlaku perkara yang melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu baginda marah. Yang tu memang baginda tegur sahabat. Dan teguran kepada sahabat radhiyallahu anhum itu pun salah satu bentuk pendidikan. Ada sekali kita kata dua orang sahabat duduk di Masjid Nabawi, yang A ni berhutang dengan si B ni. Yang A ni berhutang dengan si B, maknanya yang B ni pemiutang, yang A ni penghutang. Kita kata kan? Yang B bagi hutang, yang A terima hutang. Okey. Jadi bila yang B ni dah sampai dia punya tempoh dia minta hutang dia kat saudara dia, saudara si Islam dia dah. Dia kata minta hutang, yang A ni kata tolong bagi, boleh tak bagi extension sikit dari segi apa? Dari segi tempoh bayaran tu bagi tambahan sikit kata, sebab dia tak boleh nak bayar sekarang, tak ada duit kata. Lalu yang B ni kata tak, aku tak akan berikan kamu penambahan. Yang A ni kata barilah sikit, saya tengah tak berapa nak boleh, dia kata. Tak apa, tambah sikit, berapa hari berapa bulan saya cuba carilah. Yang B ni kata tak, saya tak akan berikan penambahan. Maka ketika tu keadaan kata sahabat dah mula agak hangat dah. Sehingga akhirnya yang A ni kata barilah, tolonglah, saya tak, bukan saya tak mau bayar, cuma saya tak boleh bayar sekarang kata. Saya tak mampu. Lalu yang B ni kata, wallahi, dia kata demi Allah, aku tak akan berikan kamu penambahan. Bila dah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu Nabi keluar daripada rumah dia. Nabi keluar dari rumah dia, Nabi tegur perbuatan. Nabi kata, siapa dia yang aku dengar bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan? Maksudnya aku bersumpah aku tak akan buat kebaikan, guna nama Allah, demi Allah aku tak buat kebaikan. Jangan buat benda macam tu. Okay? Kita kata jangan buat. Saya pernah orang kata apa, tengok ada pergaduhan kata, saya bersumpah dengan nama Allah, masa saya bersumpah dulu saya tipu. Tak boleh lah macam tu. Boleh dia sebut macam tu. Saya bersumpah, wallahi dia kata waktu saya sumpah dulu saya tipu. Tak boleh lah macam tu. Bersumpah dengan menggunakan nama Allah untuk keburukan. Lalu perkara ni ditegur oleh Nabi SAW. Teguran baginda Nabi SAW adalah teguran bentuk pendidikan. Kita kata sama ada kepada sahabat baginda, sama ada kepada anak cucu keluarga baginda, itulah salah satu tanda Nabi SAW sayang, adalah Nabi tegur. Begitu juga kalau kita tengok kisah yang menarik Abu Bakar dan Omar. Perkara ni, ayat ni diabadikan dalam Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tegur mereka sebab waktu awal Islam tu mereka panggil Nabi SAW, dia punya nada suara dia agak tertinggi sikit. Ialah sebab Abu Bakar tu utamanya dia membesar bersama
Nabi SAW tak, Abu Bakar ni kaum baik Nabi. Maka pada asal dia kita kata Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, dia tak biasa lagi kawan baik, dia ni dah naik pangkat. Kita tahu, pangkat Rasul. Maka bila ada ketikanya, yang dua ni disebutkan riwayat Imam Al-Bukhari, bahawasanya Abu Bakar dan Omar ada pernah ketika mereka bercakap dengan Nabi SAW, suara mereka tertinggi sikit. Itu ditegur dalam Quran. Rendahkan suara kamu bila kamu bercakap dengan Nabi SAW. Maka Allah tegur sehingga kan yang dua orang ni, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dengar teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, sehingga kan Umar memperlahankan suara dia setiap kali dia bercakap dengan Nabi SAW, sehingga kan Rasulullah pun tak dengar dia sebut apa. Sebab kata ratu. Jadi dia sebut, dia bisik-bisik gitu. Sehingga Nabi SAW kata, ya Umar, kuat sikit Umar, kuat sikit Umar. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat mengatakan bahawasanya orang yang bertaubat daripada perbuatan dahulu, mereka itu orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Teguran. Kita kata, saya ingat perkara ni, saya lalu perkara ni bila saya buat kajian berkenaan Syiah. Syiah suka guna ayat ni. Sebab dia kata ayat ni beritahu yang Abu Bakar dan Umar ni dari dulu dah biadab. Astaghfirullahalazim. Kita kata teguran tu, adakah teguran tu maksudnya seseorang tu biadab ataupun sebab kita tak suka orang tu? Tak semestinya, betul tak? Teguran kita kata nahi mungkar ni hatta dalam Quran itu tanda penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat silap, ada tak Allah tegur dalam Quran? Tak ada peluang kita. Allah Subhanahu wa taala tegur kita, tegur dimasukkan dalam Quran. Bukan saja teguran kepada Abu Bakar dan Umar, malahan teguran kepada Nabi SAW pun ada dalam Quran. Bukan maksudnya teguran tu maksud orang tu hina, tak, bukan sedemikian. Jadi sama juga dalam konsep balik sini al-wala wal bara. Bila kita tegur saudara kita ataupun kita ditegur oleh saudara kita, kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, adalah disebabkan wala' tu, disebabkan sayang tu. Kamu buat ni perkara yang nampak gaya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada perkara yang kalau kamu buat ni pahalanya besar, mari kita buat sama-sama. Kalau betul-betul sayang pada saudara kita, ada dia punya unsur ni. Okey? Tapi hati-hati jugalah, sebab saya tengok dalam bab amar makruf nahi mungkar ni kadang-kadang minta maaf cakap lah, ada orang yang dia nak amar makruf nahi mungkar, dia terkasak. Tak boleh juga macam tu. Kasak, kita kata tegur orang ni, barangkali pengetahuan dia dalam tafsir dia ni bodoh, tak cerdik mana. Itu bukan tegur. Perkara-perkara macam ni seolah-olahnya kalau nak amar makruf nahi mungkar, lisan tu boleh tajam. Dia tak sedemikian. Saya cerita dekat sini ke mana? Saya tak ingat. Mana saya cerita waktu saya sebut pada saya sebut pada ni lah, pengarang buku ni, Tok Guru saya Dr. Abdul Aziz. Saya kata waktu saya nak masuk universiti tu, dia tanya, nak Azri nak buat bidang apa? Saya kata insya-Allah saya nak buat Al-Quran Sunnah kot, kata mengkhusus kepada bidang hadis insya-Allah. Dia kata bagus, dia kata kalau dah minat, dia kata kalau rasa mampu, ada kebolehan untuk nak buat dengan elok, dia cadangkan buatlah. Cuma ustaz pesan satu perkara, dia kata lisan kita, dia kata kalau belajar hadis tidak ada masalah, tetapi jangan jadi seperti lisannya ahli hadis. Saya ingat dia pesan. Sebab apa? Sebab ahli hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila dia nak tajrih orang tu, melampau sikit boleh sebut. Dia ada over sikit. Okey, jadi kita kata dalam dakwah ni kena jaga amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kita boleh tembak semua orang, bukan macam tu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kalau ada masalah, saya tak ingat mana saya cerita, kat sini ke bila, tapi tak apalah, saya ulang balik ya. Al-Imam Al-Bukhari bila ada masalah dalam perawi, dia akan sebut apa? Orang tanya, ni apa dia? Macam mana perawi ni imam? Dia ada masalah ke? Dia penipu hadis ke? Boleh terima ke tak boleh terima? Kalau boleh terima, Imam Al-Bukhari akan cakap dia boleh terima. Imam Bukhari akan cakap fiqah. Ataupun kalau di tahap tinggi lagi, fiqatun fiqah. Ataupun tahap tinggi lagi macam Imam Malik, macam Nafi', hak tu tak usah tanya terus lah. Siapa tanya Imam Malik ni boleh percaya riwayat dia? Siapa dia tanya macam tu? Tak ada. Tapi kita kata kalau orang tu tak boleh diterima, ada masalah, sebahagian ulama' tidak dinafikan. Sebahagian ulama' hadis bila ditajrih tu, Allah, kita dengar pun tajam tu. Sebagai contoh kata, dia dajjal umpamanya. Dia dajjal, dia pembohong besar. Ada seorang perawi tu, dia kata ada seorang perawi hadis ni, saya tak mau sebut nama dia sebagai penghormatan pada dia lah, tapi zaman dulu lah. Dia kata ada seorang perawi hadis ni, sebelum saya dengar dia berceramah, sebelum saya tahu ilmu dia, sebelum saya tahu akhlak orangnya, saya fikir kalau dia ni suatu hari saya dapat jumpa dia, saya mati, saya dah boleh masuk syurga. Tu dia punya pujian. Maknanya orang tu punya alim, punya soleh. Kalau mati tu, jumpa orang tu, mati dalam keadaan jumpa perawi tu, saya boleh masuk syurga. Ini maksudnya memang maksimum power betul, ya kata. Lalu dia kata, setelah saya jumpa dia, setelah saya bercakap dengan dia, saya kenal dia, najih lebih saya suka daripada dia lagi. Ini memang power betul, ya.
Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia ada juga kritik ahli hadis, tetapi dia tak sebut macam ni. Imam Al-Bukhari kalau perawi tu ada masalah, dia akan kata fihi nazar, di dalamnya ada beberapa pandangan yang berbeza. Orang faham bila Imam Bukhari sebut macam tu, maknanya perawi tu masalah, jangan ambil lah hadis dia. Ataupun dia kata fihi aqwal, dia kata di dalam diri orang ni ada beberapa pandangan berbeza. Maknanya ada orang kata okey, ada orang kata tak okey. Kalau Imam Al-Bukhari sebut macam tu, anak murid dia faham dah. Maknanya apa? Jangan ambil lah riwayat dia. Masalah. Ini kita kata masih tak memenuhi amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Masih tak memenuhi akhlak dan tawaduk Islam? Ya. Maka kena bezakan dalam amar ma'ruf nahi munkar ni, adab masih kena jaga juga. Nabi SAW seorang yang paling berjaya dakwah dia, tapi baginda bukan seorang yang tajam lisan dia. Kita kena ingat perkara tu. Okey. Jadi kita kata dalam amar ma'ruf nahi munkar ni ada dia punya adab dia, ada dia punya kaedah dia, dan terutamanya kita kena ingat kalau kita nak tegur ataupun ditegur, kita kata di atas dasar itu nasihat. Itu kata Nabi SAW, adinun nasihat. Saya nasihatkan kamu buat sedemikian, ataupun kawan tu sebut kat kita, ana nasihatkan buat sedemikian. Yang ni kita kata nampak keikhlasannya. Okey, kalau wala itu cara kita buat. Baik. Di antara bukti kecintaan mukmin pada mukmin yang lain ialah ia akan mengajak mukmin lain agar melakukan perbuatan yang baik, kerana ia akan membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya ia akan mencegahnya daripada melakukan dosa, kerana ia akan mendapat mudarat, iaitu bahaya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah awliya, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Maka kita kata antara tanda sayang kena ada unsur ni, amar ma'ruf dan nahi mungkar pada saudara-saudara se-Islam kita. Wallahu alam. Baik, kita sambung sikit setakat mana masa yang ada. Yang ni ada dua saja, insya-Allah saya cuba habiskan, iaitu tanda barak, iaitu tanda benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kata kalau kerana Allah Subhanahu wa taala bukan saja sayang tapi benci. Tak boleh kita kata, saya ingat saya pernah dengar satu statement, orang Islam ni dia tak ada benci dalam hati dia, dia sayang semua manusia, orang Islam ataupun bukan Islam. Tak betul. Salah. Dia sayang semua, manusia tu sembah Allah dia sayang, manusia tu tak sembah Allah pun dia sayang juga. Tak betul macam tu. Okey, dia ada istilah wala dan dia ada istilah barak. Dia ada istilah Allah suka kepada tauhid dan dia ada istilah Allah benci pada syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah tak benci pada syirik, takkanlah orang berlaku syirik pada Allah, Allah tak akan ampun sampai bila-bila. Maknanya benci sungguh tu. Kan? Pak saudara Nabi SAW, ayah Nabi Ibrahim AS, isteri Nabi Lut AS, suami Asyah iaitu Fir'aun, orang-orang semuanya mensyirikkan Allah, tak ada yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh kita kata Allah benci tapi saya sayang. Baik-baik perkataan. Tak boleh sedemikian. Okey, ada orang kita kena barak kerana Allah. Baik, yang pertama dia kata larangan walak kepada Yahudi dan Nasrani. Hak ni jelas. Ya, larangan walak kepada Yahudi dan Nasrani iaitu Kristian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang beriman agar saling kasih mengasihi sesama mereka kerana Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga melarang mereka menyayangi musuh-musuhnya. Allah suruh kita sayang orang yang sayang pada Allah, dalam masa yang sama Allah juga larang kita sayang kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sedemikian. Sebab tu yang menariknya, hubungannya lebih kuat. Ada tak dalam dunia ni hubungannya lebih kuat daripada hubungan darah? Pagi tadi saya mengajar di Istimak Jumaat, saya sebut berkenaan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali iaitu agama Allah kesemuanya, dan janganlah kamu berpecah belah. Apa pengarang tu sebut berkenaan ayat berpecah belah tu? Bahawasanya Allah kata kesatuan kepada agama itu sahaja cara untuk manusia benar-benar bersatu, tak ada cara lain. Kalau kesatuan tu melalui semangat perkauman, melalui kabilah, dia tak akan tahan lama. Kesatuan yang benar-benar orang kata apa, tegap, solid ni adalah kesatuan melalui agama saja. Suatu Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah kata berpegang teguhlah kamu kepada tali iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih kuat daripada ikatan darah lagi. Sahabat radhiyallahu anhum, keluarga mereka yang musyrik, bukan saja musyrik, kalau musyrik itu nak berdakwah tidak ada masalah tuan-tuan. Tapi keluarga yang musyrik dan menentang Islam, mereka memang tak bagi peluang.
Hatta kalau berperang pun, berperang lah kata. Disebabkan apa? Tak ada ni berwalak kepada orang yang jelas-jelas memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dakwah boleh, tapi selain daripada itu tak boleh. Okey. Jadi ni kita kata wajib kita barak, wajib kita berlepas diri daripadanya. Sebab tu kata An-Nawawi rahimahullahu taala, setiap kali bila kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali ni apa maksud dia kalau dalam bahasa Melayu? Ali ni daripada ahlun. Ahlun dia punya apa? Dia punya mufrad dia punya jamak dia apa? Ali. Alif ada atas bawah panjang tu, macam surah Ali Imran, kan? Apa maksud? Satu, kadang-kadang orang sebut surah Al-Imran. Al-Imran bukan Al-Imran, Ali Imran. Apa maksud Ali Imran? Keluarga Imran. Okey. Jadi kata An-Nawawi, bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia punya pentafsiran langsung dia, terjemahan langsung dia, ya Allah limpahkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas kaum keluarga baginda. Betul tak? Yang tu selalu kalau kat TV-TV tulis, itulah terjemahan dia. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bila kita sebut wa ala ali Muhammad, bukan sahaja maksud keluarga hubungan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi termasuk di dalamnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Kenapa terletak para sahabat radhiyallahu anhum jami'ah? Disebabkan hubungan agama, walak yang mereka ada sesama sendiri, itu lebih kuat daripada hubungan kekeluargaan lagi. Itu lebih kuat daripada hubungan kabilah lagi. Sebelum datangnya Islam, mana Bilal bin Rabah tu ada orang nak peluk? Mana ada? Dianggap sebagai hamba, kita kata kan. Tetapi setelah kedatangan Islam, ikatan persaudaraan tu disebabkan oleh agama, bukan lagi sebab darah. Dan itu sahaja yang merupakan ikatan yang kuat. Jadi kita kata di situ ada lambang kekuatan Islam ni, iaitu kesatuan di atas agama. Kalau atas kabilah, atas apa-apalah selain daripada agama, dia tak akan bertahan. Saya ingat tadi saya dengar berkenaan sejarah negara-negara dan sebagainya. Banyak negara yang cuba nak buat ikatan ni berdasarkan kepada kita negara yang sama. Terus kita cakap, jadi ke tak jadi tuan-tuan? Tak jadi. Sebab kalau kita nak buatkan ikatan tu di atas negara, dari segi dasar ketidakadilan, bukan ketidakadilan, dari segi dasar ketidaksamaan tu ada juga, betul tak? Walaupun kita kata negara yang sama. Kalau kita nak kata atas kabilah, lagilah teruk. Maka satu perkara yang boleh, satu saja, melalui kesatuan agama. Okey? Jadi disebabkan tu kita kata dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala tuntut juga kita, jangan kita berwalak pada orang Yahudi dan Nasrani. Tak boleh. Kita mengambil mereka sebagai, minta maaf cakap lah ni pada kamera, orang yang selain daripada Islam, pandangan saya memang tak boleh nak ambil jadi pemimpin. Tak boleh. Siapa tak boleh? Sebab ni ayat dia. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Nak jelas macam mana lagi? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Jangan ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, jangan. Sebahagian mereka adalah pemimpin, sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, na'udzubillah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ada tak dalam ayat ni Allah kata, jangan ambil Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Islam jadi pemimpin kamu. Kalau tak musuh Islam tak apa. Ada Allah sebut dalam ni? Tak ada. Kita tengok contoh Nabi SAW. Ada tak baginda melantik dengan kehadiran sahabat Yahudi dan Nasrani menjadi wakil bagi sahabat? Ada tak? Tak ada. Disebabkan kalau dah Yahudi, kalau dah Nasrani tu, walan tarda ankal yahudu wal nasara, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sesekali redha pada kamu. Tak boleh. Kita tengok, saya ingat minggu lepas pada sebut kejadian baru ni, tembak-menembak, kita kata kan. Mana nak sangka, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk. Saya sebut 2 minggu lepas, kejadian di Ambon berlaku di mana? Berlaku di Indonesia. Baru ni kejadian di Christchurch berlaku di mana? Berlaku di New Zealand. Allah dah tunjuk, negara Islam ke, negara bukan Islam ke, jangan percaya ke orang kafir. Pada saya kena muhasabah diri perkara ni lah. Kalau hatta dalam negara Islam pun jadi tak? Jadi juga macam kat Ambon tu. Auzubillah min zalik. Kalau dekat negara bukan Islam jadi tak? Jadi juga macam tu. Dia tak kira negara Islam ke negara tak Islam ke, berwalak kita kata percaya sangat pada orang kafir ni, Allah Subhanahu Wa Taala larang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka adalah sebahagian pemimpin yang lain. Dah masuk tu. Bagi orang tak azan, lepas kita habiskan satu lagi insya-Allah.
Baik, kemudian yang kedua, yang terakhir insya-Allah malam ni, larangan wala kepada musuh-musuh Allah walaupun mereka keluarga terdekat. Maksudnya apa? Ambil sebagai pendamping, ambil sebagai penolong, ambil sebagai contoh, tak boleh macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melarang hamba-Nya yang mukminin agar jangan menjadikan musuh Allah sebagai pemimpin mereka walaupun hubungan antara mereka kaum kerabat sendiri. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara ataupun keluarga mereka sendiri. Kita kata kalau boleh rapat tu untuk bukanlah rapat tapi menyeru ke arah Islam, yang tu boleh. Tetapi kita kata selain tu, kalau kita pun kata nak memahami agamanya, nak beribadah sama, tak boleh sedemikian. Itu Allah Subhanahu Wa Taala larang. Maka mengambil sebagai pemimpin, kita kata tidak boleh. Begitu juga bukan saja kepada Yahudi dan Nasrani, malahan kepada sesiapalah yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Saya ingat sampai situ saja perkongsian kita. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, minggu depan kita akan sambung kasih dan benci bukan kerana urusan dunia, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Wallahu alam. Baik, ada sebarang soalan sebelum kita bangkit? Ya, sila. Siapa yang mula Islamofobia? Islamofobia ni sebenarnya dah lama. Ada satu artikel bahasa Inggeris tulisan Rifat Hasan berkenaan dengan Islamofobia ni. Dan Islamofobia ni sebenarnya kita kata dia dah bermula lama, berakar lama, tetapi dia lebih muncul pada 9/11 dulu lah, yang peristiwa tahun 2001 kan. Tahun 2001 yang serangan ke atas Amerika Syarikat tu. So kita kata Rifat Hasan tulis, saya suka pada tulisan dia. Dia kata di antara sebab yang memulakan Islamofobia ni adalah sebab orang-orang Amerika ni dia berasa pandai. Senang cerita dia cakap macam tu, dia berasa pandai. Macam mana orang Amerika tahu bahawasanya orang Islam ni pengganas? Sebab mereka tahulah, saya tahulah mereka memang pengganas. Tu je. Ada bukti ada pun tak ada, tapi saya memang tahu Islam memang pengganas. Itulah perangai Amerika kita tahu. Jadi perkara ni membuatkan lebih kepada Islamofobia lah, yang kata kalau Islam tu pengganas, yang Islam tu pengganas kan. Cuma saja alhamdulillah lah kes baru ni kat Christchurch tu orang tidak sebut sebagai penembak, orang sebut sebagai pengganas. Waktu bagus. Yang tu kita bersetuju, saya pun kata ni harap-harap keluar ni tak kata seorang orang gila, tapi kata pengganas. Sebab kalau kita orang Islam seorang buat perangai gila, habis dia kata satu Islam pengganasnya. Tapi artikel tu daripada Rifat Hasan, entah cari artikel tu, saya tak ingat dia, anda tak ingat dia punya tajuk dia, tapi dia cerita pasal sejarah Islamofobia tu. Sebab kami pun kat UAE dulu masa zaman Islamofobia memang banyak dia bincang pasal tu. Jadi dia cerita dari segi Islam dengan agama lain ni, terutama Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata lan tarda ankal yahuda wal nasara? Orang Yahudi dan Nasrani tak akan redha pada kamu, sebab agama selain agama Yahudi dan Nasrani ni, dia betul-betul dipanggil istilah dia antithesis bagi Islam. Itu istilah dia guna. Apa antithesis? Antithesis ni dalam bahasa mudah saya boleh terangkan. Kalau kamu ni orang Islam, tak kiralah kamu betul ke salah ke, semua saya tak setuju. Dia macam tu. Kalau kamu kata siang, walaupun sekarang siang, saya akan kata malam. Itu antithesis. Jadi sikap orang Yahudi dan Nasrani ni dengan Islam daripada dulu memang dah macam tu dah. Waktu dia tulis berkenaan, saya pernah cerita kat sini, saya ingat kelas tafsir kot. Waktu dia cerita berkenaan dengan penulis tu cerita masalah feminism. Kita sekarang dilanda dengan feminism kan. Dia kata dulu masa tahun 1920, 1930, sebelum lagi 1910, sebelum revolusi perindustrian dan sebagainya, masyarakat musyrik barat ni duk marah ke orang Islam tau. Dia marah kepada orang Islam sebab apa? Ketika tu zaman wanita waktu tu, memang wanita mereka tak dapat keadilan yang sepatutnya lah. Maka apa yang mereka marah pada orang Islam? Mereka kata orang Islam memberi kebebasan yang berlebihan pada wanita. Sebab wanita boleh pegang duit dia, wanita boleh jual beli, wanita boleh dapat pendidikan dia, wanita boleh dapat bayaran dia, wanita boleh mewarisi harta daripada mak ayah dia meninggal dunia, wanita boleh mewarisi kan dalam kita punya miras. Maka ketika tu zaman 1910, 1920, masyarakat Jerman, masyarakat Perancis, masyarakat Itali, masyarakat UK, hatta masyarakat Amerika pun mereka kata Islam ni agama mengarut, dia kata. Sebab apa? Sebab berikan kebebasan lebih pada wanita. Kemudian apa jadi? Kemudian jadi revolusi perindustrian di Amerika dan seluruh dunia. Apa yang terjadi waktu tu? Wanita bangkit sebab mereka tengok orang Islam, mereka kata apa siapa orang Islam dapat hak lebih, kami tak dapat. Maka mereka tuntut pada hak persamaan, sampailah sekarang sampai terlebih-lebih, bukan sama dah, terlebih-lebih je. Kata kan?
Mereka tuntut ni, tuntut tu sehingga tahun 1940 ada lagi masalah penekanan pada wanita ni di UK dan sebagainya. Lalu akhirnya bila mereka dah terlebih bebas sekarang, mereka dah boleh buat semua benda mereka buat. Kalau orang lelaki tak payah pakai baju, kami pun boleh tak pakai baju. Kalau orang lelaki boleh buka garaj kereta, kami pun boleh buka garaj kereta. Feminism, kan? Bila dah jadi macam tu sekarang, zaman sekarang ni, apa mereka kata kat Islam? Mereka kata Islam ni agama mengarut lah sebab mengongkong wanita. Nampak tak? Ini kata pengarang tu antithesis. Kita ni buat macam mana pun, semua tak kena kata. Dia bagi hak, dia kata terlebih hak. Bila dia berubah, dia kata tak cukup hak pula. Yang sebenarnya dia nak macam mana? Itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut cara mereka baru mereka setuju. Itulah dia sekularism, itulah dia feminism, itulah dia Islamofobia. Semuanya rangka asal usul yang sama, asal usul yang sama saja kita kan. Tapi secara mendalamnya kena baca artikel tu, tak pun kita buat kelas khas ke asal usul Islamofobia. Menarik juga sebab dia isu isu semasa kita kata kan. Wallahu taala alam. Panjang dia punya artikel tu. Isu liberalism sama juga. Dia berakar umbi yang sama juga. Liberal ni kita kata lebih kepada orang yang nak bawa nilai dan budaya masyarakat barat, nak bawa masuk dalam negara Islam. Itu liberalism. Okey? Wallahu taala alam. Baik, ada soalan lain? Tak ada eh? Kalau tak faham boleh rewind balik, tengok recording insya-Allah. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.